Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan kita ke tajuk utama untuk malam ini. Perginya bapa pemodenan Sarawak. Juga mayat ditemui selepas 4 hari meninggal. Bekas yang di-Pertua Negeri yang juga Ketua Menteri paling lama di Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud, meninggal dunia pada usia 87 tahun. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada jam 4.40 pagi di Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur, CVSKL, 4.40 pagi tadi. Jenazah Tun Abdul Taib kemudian dibawa ke Masjid Negara untuk disolatkan sekitar jam 10.24 pagi sebelum dibawa pulang ke Sarawak. Solat jenazah dipimpin Imam Besar Masjid Negara, Ehsan Muhammad Hosni, turut disertai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain serta kira-kira lebih 100 jemaah terdiri daripada ahli keluarga dan kenalan. Jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Dewan Syarahan Utama Masjid Negara untuk ahli keluarga dan rakan-rakan memberi penghormatan terakhir sebelum dibawa pulang ke bumi Kenyalang. Turut mencemaduli memberikan penghormatan terakhir pemangku Raja Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Tengku Bendahara Kelantan, Tengku Muhammad Fakhri Petra kepada Allahyarham. Jenazah kemudian dibawa menggunakan van jenazah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ke Pangkalan Tentera Udara di Subang untuk diterbangkan ke Kuching, Sarawak pada 1.58 petang menggunakan pesawat Tentera Udara Malaysia TUDM C-130 Hercules M3014. Di sini turut berkenan memberi penghormatan terakhir Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Hadir sama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pesawat TUDM C-130 Hercules yang membawa jenazah Allahyarham tiba di lapangan terbang terbangsa Kuching pada jam 4.26 petang tadi dan disambut Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan anggota jemaah Kabinet Negeri. Sebaik tiba, jenazah disambut dengan kawalan keselamatan utama oleh 3 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat dari Regimen ke-11 Askar Melayu Diraja yang berpangkalan di Kem Semenggok dan 17 Letupan Meriam. Jenazah kemudian diusung oleh 6 anggota tentera dan 2 anggota PDRM ke pengangkutan khas yang disediakan sebelum dibawa ke kediamannya di Demak Jaya, Jalan Bakuk. Jenazah tiba di kediamannya sekitar jam 5.12 petang sebelum diletakkan di satu ruang bagi membolehkan urusan penghormatan terakhir dalam kalangan keluarga dan kenamaan. Jenazah Allahyarham akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Sarawak pada jam 8 pagi esok untuk penghormatan terakhir oleh rakyat jelata. Solat jenazah terakhir akan dilangsungkan di Masjid Demak Jaya sekitar jam 12 tengah hari sebelum proses pengebumian berlangsung sesudah solat Zuhur. Tun Abdul Taib akan disemadikan di tanah perkuburan Demak Jaya di pekarangan kediamannya bersebelahan dengan pusara isteri pertamanya, Tuh Puan Laila Taib. Dalam pada itu, Tan Sri Abang Johari Tun Openg menggambarkan Tun Abdul Taib ketika hayat itu adalah satu institusi. Katanya sumbangan bekas Ketua Menteri Sarawak selama 33 tahun dan yang di-Pertua Negeri Sarawak selama 10 tahun itu sangat luar biasa. Antaranya menjadi individu yang menjadi pencetus kepada penubuhan Petronas. Sumbangannya begitu luar biasa. Dan Tan Sri Tun Taib adalah institusinya sendiri. Kerana
khidmat beliau yang begitu besar sekali. Umpamanya ketika menjadi Menteri Industri, Primary Industry, beliau adalah satu-satunya orang yang menjurus kepada penubuhan Petronas. Inilah sumbangan Allahyarham Tun. Jelasnya lagi, Tun Abdul Taib sebenarnya merupakan seorang yang cukup komited memperjuangkan agama Islam, namun percaya kepada keharmonian beragama. Di bidang agama, beliau telah menjalankan peranannya sebagai yang di-Pertua Perkim dan juga yang di-Pertua Raizab. Beliau sangat berpegang teguh kepada dakwah bilhal dan juga persefahaman di antara agama-agama untuk kemajuan insan itu sendiri. Lebih-lebih lagi dari sudut negeri Sarawak yang berbilang kaum, berbilang agama. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas yang diadakan di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada petang tadi. Dalam majlis tersebut, Abang Johari turut sebab mengenangkan peranan Tun Taib dalam membantu membina kariernya sebagai ahli politik. Tun Abdul Taib Mahmud yang dilahirkan pada 21 Mei 1936 merupakan perancang utama yang mencorakkan pembangunan Sarawak apabila meneraju kepimpinan Bumi Kenyalang sebagai Ketua Menteri selama 33 tahun. Beliau dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak keempat pada 26 Mac 1981. Dalam selama tempoh sehingga 2014, itulah pelbagai agenda pembangunan diperkenalkan Tun Abdul Taib dalam usaha membawa kemajuan kepada negeri itu yang agak kebelakang ketika itu. Memetik laporan Unit Komunikasi Korporat Sarawak UKAS, sepanjang Allahyarham memerintah negeri Sarawak, kewibawaannya berjaya mengurangkan kadar kemiskinan negeri itu. Ini kerana beliau sangat menekankan polisi politik pembangunan yang berpaksikan kesaksamaan bagi mewujudkan pembangunan dan kemakmuran Sarawak agar sebarang perbalahan politik sama ada dalaman atau luaran diketepikan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin pembangunan ekonomi negeri Sarawak terus berkembang pesat. Dan selepas meletak jawatan pada 28 Februari 2014, beliau kemudian secara rasmi dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ke-7 pada 1 Mac tahun yang sama. Setelah hampir 10 tahun memegang jawatan itu, Tun Abdul Taib diganti Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri pada 29 Januari lepas. Sebelum ini, Tun Abdul Taib merupakan satu-satunya figura politik era penubuhan Malaysia yang masih hidup dan pernah berada dalam Kabinet Sarawak yang ditubuhkan pada 22 Julai 1963. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bau busuk dari sebuah rumah teras di Taman Permin Perdana Seberang Takir membawa kepada penemuan mayat seorang lelaki. Mayat yang berusia 51 tahun itu ditemukan tidak bernyawa oleh jirannya dan dalam keadaan terbaring di depan pintu masuk kediaman lelaki berkenaan. Jiran mangsa Nur Syuhada Hashim berkata, bau busuk tersebut mula disedarinya 4 hari lalu.
Tetapi ianya semakin kuat kira-kira 6.30 petang semalam. Jadinya saya syak dalam rumah saya tu ingat ke bangkai tikus. Tapi semalam tu saya cari memang tak ada lah. Memang syak daripada atas atap tu memang tak ada. Tu semalam pagi tu saya keluar rumah tengok memang tak ada apa-apa lah. Saya tak syak apa-apa tapi keluar rumah, balik rumah petang tu saya tanya jirang, ada tak bangkai tikus ke? Dia kata ada. Tu saya report ke jirang pergi tengok. Dia pergi tengok tu yang boleh tahu yang ada mayat dalam tu. Katanya seorang penduduk kemudian memeriksa rumah mangsa melalui tingkap nako sebelum melihat lelaki yang juga peniaga ikan di Pulau Kambing terbaring dalam keadaan sudah tidak bernyawa di depan pintu masuk rumah itu. Penduduk kemudian memaklumkan kejadian tersebut kepada Ahli Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK yang tiba dan menghubungi pihak polis kira-kira 7 petang. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Superintendent Wan Muhammad Zaki Wan Ismail ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut. Katanya mayat dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ untuk tindakan lanjut dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Jelas beliau mangsa tinggal berseorangan di rumah itu dan setakat ini tiada unsur jenayah dikesan. Wan Muhammad Zaki berkata waktu kematian mangsa masih belum dapat dipastikan. Di Negeri Sembilan, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas dua pertuduhan memiliki barang kawalan berjadual tanpa lesen yang sah iaitu 22,508 liter minyak diesel pada 17 Februari lalu. Orang kena saman OKS A. Siriganes, 40 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Berdasarkan kertas pertuduhan, OKS yang bekerja sendiri didapati miliki barang kawalan yang merupakan barang berjadual iaitu minyak diesel sebanyak 7,494 liter yang dijumpai di dalam muatan motor lori buatan Hino dalam keadaan yang menimbulkan syak yang munasabah. Kesalahan itu melanggar Peraturan 3 dalam kurungan 1 Peraturan-Peraturan Bekalan 1974 iaitu berurusan dengan minyak diesel tersebut secara runcit atau borong tanpa lesen. Bagi pertuduhan kedua pula, OKS yang telah aktif melakukan aktiviti itu sejak Mei 2023 didapati memiliki barang kawalan yang juga merupakan barang berjadual iaitu minyak diesel sebanyak 15,014 liter yang dijumpai di dalam muatan motor lori buatan Scania. Kesemua perbuatan itu dilakukan di alamat premis tanpa nama dalam daerah Port Dickson kira-kira jam 2.30 pagi pada 17 Februari 2024. Bagi dakwaan itu, OKS telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 22 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Jika disabitkan kesalahan, OKS boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kali kedua dan berikutnya, didenda tidak melebihi RM5 juta atau tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan 24 Mac depan untuk lantikan peguam serta serahan dokumen. Abang besar terus bela perbuatan kejam adik Israel. Masih bersama berita Al-Hijrah, sebuah syarikat animasi Malaysia, Durio Sdn Bhd atau Durio Plus, terus mengurat langkah mereka dan kali ini menerusi kerjasama dengan stesen TV Islamik, TV Al-Hijrah. Pengasasnya, Sinan Ismail berkata kerjasama menjelang Ramadan itu merupakan satu usaha yang baik dalam membina ummah yang beriman, berakhlak dan berilmu kerana kedua-dua institusi berkenaan membawa misi dan visi yang sama. Generally kita akan kerjasama dengan dari segi konten Durio Plus dan juga TV Al-Hijrah. Mungkin kita akan lihat beberapa show Durio Plus di TV Al-Hijrah dan juga TV Al-Hijrah di Durio, dan banyak lagi selepas itu insya-Allah. So ini hanya permulaan dan insya-Allah kita akan bekerjasama dengan lebih dekat akan masa akan datang.
Beliau berkata demikian selepas berkunjung ke TV Al-Hijrah petang tadi. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi TV Al-Hijrah Nazariah Muhammad berkata kerjasama tersebut merupakan titik baru buat TV Al-Hijrah yang menampilkan rancangan animasi untuk kanak-kanak. Jelasnya ia secara langsung dapat menambah penonton TV Al-Hijrah dalam kalangan kanak-kanak dan sekaligus dapat menerapkan nilai-nilai Islam sejak kecil lagi. Sekarang ni kalau tengok memang merata-rata banyak program-program ataupun konten-konten yang kanak-kanak boleh tengok kan. Jadi kita sediakan satu konten kerjasama dengan Durio untuk hasilkan konten-konten yang patuh syariah. Jadi kerjasama ni memang sangat-sangat dialu-alukan lah supaya matlamatnya, objektifnya untuk sediakan konten yang baik untuk kanak-kanak ni dapat dilaksanakan. Syarikat Durio Sendirian Berhad mula ditubuhkan pada 20 Ogos 2021, manakala platform Durio Plus pula mula diperkenalkan pada Februari 2022 yang menawarkan kandungan hiburan berunsurkan Islam untuk kanak-kanak. 500 pelajar asnaf dan anak yatim Pusat Pembelajaran Islam PPI Al-Huda Sempurna Sabah menerima tajaan pendidikan sehingga berumur 13 tahun dari Yayasan Ikhlas. Ia merupakan peluang untuk membentuk masa depan yang cerah bagi anak-anak tersebut. Setiap pelajar akan menerima tajaan bulanan sebanyak RM100 atau RM1,200 setahun. Kempen Taja Belajar Pelajar Asnaf Menjana Harapan melalui pendidikan ini menyasarkan anak-anak yang datang daripada keluarga berpendapatan kurang daripada RM500 sebulan. Pelajar tersebut terdiri daripada kalangan asnaf miskin dengan purata pendapatan keluarga kurang daripada RM500 sebulan. Dengan konsep seperti anak angkat kepada anak-anak Al-Huda di Sempurna Sabah ini, di mana mereka yang sudi menaja anak angkat ini, anak angkat ini dengan bayaran serendah RM100 sebulan saja, mereka akan mendapat beberapa biodata ataupun prestasi pelajar ataupun anak angkat mereka setiap bulan. Karena tanpa adanya bantuan yang berterusan daripada kempen seperti ini, mungkin segala hasrat khususnya ibu bapa yang ada di kampung ini untuk melihat anak-anak mereka boleh membaca, menulis dan mengira, juga mengaji, tidak kesampaian. Oleh itu kami di sini sangat-sangat mengharapkan sumbang yang berterusan dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar sana. Terdapat 2 PPI Al-Huda di Sempurna iaitu Pekan 2 dan Kuala Bibang Sempurna. Saya sangat bersyukur kepada adanya sekolah Al-Huda ini. Kalau tiada sekolah Al-Huda ini, saya tak pandai membaca dan menulis dan mengira. Majlis Agama Islam Selangor MAIS menyasarkan kutipan fidyah sebanyak 14 juta ringgit tahun ini. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata sasaran itu susulan kejayaan mengutip sebanyak 12.5 juta ringgit tahun lalu berbanding sasaran asal 11.5 juta ringgit. Jika ekonomi kita baik dan kesedaran untuk membayar fidyah ini meningkat, saya sangat yakin bahawa umat Islam di Selangor ini akan membayar fidyah. Kerana hukumnya wajib bagi mereka yang meninggalkan puasa atas sebab-sebab yang tertentu, dia boleh menebus perkara itu. Maknanya untuk menghilangkan dosanya dengan cara membayar fidyah yang telah ditetapkan. Katanya pihaknya turut menyediakan kalkulator fidyah puasa bagi memudahkan masyarakat Islam untuk melakukan pengiraan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas pelancaran kempen Bulan Kesedaran Tunai Fidyah MAIS siang tadi. Kempen bermula 13 Februari sehingga 11 Mac depan.
Tan Sri Abdul Aziz turut berharap masyarakat dapat menunaikan fidyah melalui MAIS atau ejen yang telah dilantik seperti Lembaga Zakat Selangor LZS, Malaysia E-Government, MyEG, Bank Muamalat Malaysia Berhad, As-Solihin Trustee Berhad dan Rakyat Trustee Berhad. Tambahnya, MAIS bekerjasama dengan hampir 300 rakan strategik bagi memastikan fidyah dapat diagihkan dengan lebih efisien dan menyeluruh. Selepas ini, hospital di Gaza kini jadi lokasi penularan penyakit. Skrip sama terus berulang di pentas dunia apabila abang besar Israel, Amerika Syarikat, terus membela perbuatan kejam negara haram itu. AS menggunakan kuasa veto menolak resolusi Majlis Keselamatan PBB yang menggesa gencatan senjata di Gaza. AS tetap menggunakan kuasa veto walaupun Presiden Joe Biden berdepan tekanan supaya menarik semula sokongan kepada negara pengganas Israel. Those against? Abstentions? The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Alasan AS, resolusi itu hanya angan-angan dan kononnya akan mengganggu rundingan yang berjalan. Duta Palestin ke PBB Riyad Mansour kemudian mengecam tindakan AS. Katanya keputusan veto itu sangat dikesali kerana bercanggah dengan tuntutan masyarakat antarabangsa. It is absolutely reckless and dangerous against shielding Israel even as it commits the most shocking crimes while exposing millions of innocent Palestinian civilians to its wrath and more untold horrors. It is not Israel that should be protected by the veto. It is Palestinian children, women and men who must be protected by this council acting now. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO terkejut dengan keadaan Hospital Nasir di Gaza. Kaki tangannya menyifatkan keadaan di dalam hospital di selatan Khan Yunis itu tidak dapat digambarkan dan sudah menjadi lokasi penularan penyakit. WHO berkata hospital itu tiada bekalan asas dan sebahagian bangunan telah musnah. This is the former emergency department of National Medical Complex. And it's a death zone. We were shocked what we actually saw in National Medical Complex. There's waste everywhere. Electricity was not working. Parts of the hospital are damaged and some severely damaged. The central drugstore, which was the drugstore, actually part of National Medical Complex, which delivered drugs and medical supplies to the whole of south of Gaza, destroyed. Unfortunately, with a lot of the supplies as well from WHO and partners. Selepas dinafikan akses ke hospital itu oleh Israel sebelum ini, WHO berkata pihaknya mengetuai 2 misi memindahkan 32 pesakit kritikal termasuk kanak-kanak. Mereka dipindahkan ke hospital lain dan hospital lapangan di Semenanjung Gaza. Misi itu juga membawa sedikit bekalan perubatan penting dan makanan untuk pesakit dan kaki tangan. Israel wajar disingkirkan dari peta dunia jika mereka masih berterusan bertindak kejam ke atas rakyat Palestin. Itu tegas wartawan Jepun Nobuhisa Degawa yang sudah 30 tahun membuat liputan dan menulis tentang Palestin. Peperangan dan krisis kemanusiaan yang berlaku itu merupakan kebimbangan terbesar buatnya. Adakah Palestin akan mencapai keamanan dan kemerdekaan satu hari nanti atau sebaliknya? Wartawan Khadijah Faisal yang sempat menemu bual Nobuhisa di Riyadh, Arab Saudi, ada laporannya. Dia yang menjadi koresponden pertama dari salah sebuah syarikat media di Jepun ke Baitul Maqdis selama 5 tahun berpandangan, penyelesaian 2 negara di antara Palestin dan Israel bukanlah jalan terbaik, meskipun ada negara yang beranggapan itu adalah satu-satunya jalan untuk menoktalkan peperangan. That's why I'm very
pessimistic and skeptical about the realization of the so-called two-state solution. But if there's no two-state solution, there will be no solution, actually. One state cannot be a solution. One state is a reality, but cannot be a solution. That's why I'm very sad, because I have been following the Palestinian issue the last 30 years. And maybe this issue, this problem, would not be solved in my lifetime. Realitinya, tekanan yang diberikan setakat ini adalah tidak cukup untuk menghentikan kegilaan Zionis. Beliau berpandangan memutuskan hubungan diplomasi, tekanan yang kuat dari masyarakat dunia perlu berterusan. Not only from the Arab countries, not only from the Islamic country, but also Western country all over the world have to put a strong pressure against Israel. If Israel will be surely isolated from the world, and Israel cannot be live safely in the future. Nobu Hisa ditemui kru Berita Al-Hijrah pada Forum Media Saudi ketiga 2024 yang berlangsung 20 hingga 21 Februari di Riyadh, yang turut memberi tumpuan kepada krisis kemanusiaan di Gaza, persepsi berat sebelah media barat. Forum dengan tajuk Gaza dalam Media, Penipuan dan Bias menganalisis dakwaan tentang berat sebelah media barat terhadap Israel dan ketidaktepatan dalam penggambaran konflik Gaza. Bekas Menteri Penerangan Kuwait Saad Tifla Al-Ajmi, Ketua Pengarang Asy-Syarq Al-Awsat Ghazan Kharbil dan Penolong Setiausaha Agung dan Penyelia Sektor Media dan Komunikasi di Liga Arab Ahmed Khatabi merupakan panel daripada peserta dialog itu. Tuduhan berat sebelah dalam liputan media Palestin sudah pun berleluasa sebelum perang Hamas Israel pada 7 Oktober 2023 lagi. Justru itu, struktur sistem media global perlu diperbaharui bagi membolehkan kepelbagaian sumber berita-berita antarabangsa yang tepat dapat disebarkan, dan bukan itu sahaja. Dari wartawan sehinggalah ke editor perlu bersepakat dalam melawan media-media barat yang menyebarkan berita-berita palsu, khususnya yang menyebelahi Zionis Israel. Laporan Khadijah Faisal bersama juru kamera Nur Nazirul Hafiz Japridin dari Riyadh untuk Berita Al-Hijrah. Laporan itu tadi menutup Berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ari Herman dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.